Jabatan Hal Ehwal Awam nak tutup ni. Kenapa Huai An masih belum datang? Hello, Mak. Dah dapat sijil kahwin? Belum lagi, Mak. Wayan dia tak tahu nak ke mana. Tak ada orang angkat telefon. Mesti ada hal tertangguh. Jangan risau. Mak, ada apa dengan Mak? Mak okey saja. Tekak Mak sikit tak selesa. Balik jumpa Mak lepas dah dapat sijil dengan Huai An. Mak dah lama tak balik rumah. Sekarang masa untuk pulang. Baik, Mak, baiklah. Saya call Huai An sekarang. Suruh dia cepat datang ambil sijil. Teruskan. Wan, tolong angkat telefon. Mak okey ke? Tak apa. Mak masih bertahan. Mak, badan Mak dah macam ni. Kenapa tak suruh adik balik? Hari ni hari paling penting untuk dia. Asalkan dia jumpa tempat dalam hidup. Selamat pun kalau Mak pergi. Mak, Betul tu. Dah buat seperti Mak suruh. Dah ada orang beritahu syarikat Suhwayan. Mak, syarikat Su Huaian nak bankrupt. Yakin nak labur 1 bilion lagi untuk dia. Bukan hal besar. Asalkan dia baik dengan kakak kamu. 10 bilion pun, 100 bilion. Mak sanggup labur untuk dia. Itu yang penting. Hadiah kecil dari bakal mentua. Dr. Wang, Wayan, ke mana pergi? Kenapa telefon tak boleh dihubungi? Cepat datang sini. Lin Wan, saya tak boleh datang sekarang. Syarikat ada hal penting, perlu bincang. Tak boleh tinggal. Kenapa tak balik rumah dulu? Kita ambil sijil nanti. Apa nanti-nanti? Tapi Mak saya kata hari ni ambil sijil, lalu balik rumah. Jangan banyak alasan. Ambil sijil 1-2 hari tak apa. Suruh mak kamu tunggu. Cukuplah. Tutup telefon. Hello. Hello, Abang. adik dah tak okey. Mak dah nak meninggal. Cepat datang. Apa? Mak nak meninggal? Tadi tak ada apa-apa pun. Tadi telefon dengan saya. Kenapa tiba-tiba jadi macam ni? Abang, apa sebenarnya berlaku? Tak ada masa nak terang. Cepat datang. Nak jumpa Mak kali terakhir. Saya balik sekarang. Mak, jangan jadi apa-apa. Sing. Jom ambil sijil. Hei, awak pasti boleh tunaikan janji. Jangan risau, bapa angkat saya eksekutif kanan Rongsheng Group. Cuma perlu sepatah kata daripadanya. Saya boleh dapatkan pelaburan segera. Syarikat awak boleh bangkit semula serta-merta. Barulah saya tenang. Tapi awak perlu fikirkan baik-baik. Walaupun saya mohon pendaftaran anak, kahwin palsu dengan awak, tapi bayi dalam kandungan bukan awak punya. Lagipun awak yang nak berkahwin semula. Yakin nak ambil sijil dengan saya sekarang? Tak takut teman wanita awak membangkang? Apa dia boleh kata? Kami bercinta 3 tahun tapi tak berkahwin. Tak mengapa tunggu setengah tahun. Jangan takut dicap sebagai bekas lelaki. Kian, awak cinta pertama saya. Awak cahaya putih hidup saya. Saya sanggup lakukan apa saja untuk awak. Okey, jom masuk ambil sijil. Abang dan kakak, Akhirnya awak sampai. apa sebenarnya terjadi? Kenapa Mak tiba-tiba tenat? Keadaan Mak merosot teruk. Doktor kata nyawa-nyawa ikan. Mana boleh jadi macam ni? Doktor, bagaimana keadaan Mak saya? Pengerusi G, masa sudah suntuk. Masuk jumpa dia kali terakhir. Mak. Mak, Ada di sini rupanya, lain kali. Kenapa awak seorang? Mana Suhwayan? Bukan nak ambil sijil kahwin ke? Siang malam, Mak cuma nak tengok awak berkahwin. Hari ini awak dapat sijil. Mak pun boleh senyum. ya, mana budak tu? Kata ada urusan syarikat. Kita jangan bincang hari akhir. Syarikat tak guna dia tu. Apa urusan penting sangat? Mana dia? Nak tanya sikit, urusan apa lebih penting daripada ambil sijil dengan awak? Mak, lupakan sajalah how you. Mak cuma nak pergi sementara. Tengok lelaki yang Syawan pilih bagaimana keadaan. Nampaknya Mak tak boleh tunggu. Tak boleh, Mak. Boleh tunggu. Saya hubungi Huai An sekarang. Biar dia jemput Mak. Mak bertahanlah. Huai An, angkat telefon. Okey, tengok ni. Nombor telefon Lin Wan. Rasanya ada kecemasan untuk awak. Tak nak angkat ke? Tak, dia tak mungkin tergesa. Lagipun bila Rongsheng Group labur, macam mana dia layan saya? Kenapa tak jawab panggilan saya? Syawan berhenti menaip. Nampaknya Mak dah tiada wajah itu. Mak,
Jangan cakap macam tu. Saya balik nanti dia pasti jawab. Nah, maaf, nombor yang dial ditutup. Kenapa tak jawab panggilan saya? Awak buat apa? Cepatlah nak ambil gambar pengantin senyum. Ibu, ada apa dengan kamu? Ibu tak sempat lihat kamu kahwin sebelum ibu meninggal. Ibu rasa terlalu kecewa. Ibu, Ibu, Jiaxing, kamu tinggal di mana? Saya hantar kamu pulang. Semestinya saya nak ke rumah kamu. Apa? Kamu nak ke rumah saya? Kacau apa semua ini? 6 bulan lagi bayi akan lahir. Kini kamu suami sah saya. Tak patutkah kamu jaga pemakanan saya? Itu tak betul. Bukan ini perkahwinan palsu. Kamu nak ke rumah saya tak berapa tepat. Apa yang tak kena? Kamu ingat ini sekadar berkahwin? Saya boleh tarik pelaburan untuk kamu. Memandangkan kamu berlakon, kita akan buat sampai lengkap. Masa itu, saya boleh bantu melalui bapa angkat. Tapi, Kata saya, mana boleh bersikap macam perempuan. Dengar ni, syarikat yang nak bekerja sama dengan kumpulan Rongsheng sudah diatur untuk 3 tahun. Kamu patut hargai peluang begini. Kamu jaga saya 1/2 tahun sebagai tukaran kemewahan seumur hidup. Kalau tak nak, kita cerai saja. Kebetulan saya belum habis kerja lagi. ya, saya nak. Bukan sekadar tinggal di rumah saya. Asalkan boleh tarik pelaburan. Semua ni boleh. Ini kan pula jaga kamu setahun. Bahkan 1 generasi. Saya pun sanggup. Kalau begitu uruskan hal pelaburan ni. Jangan risau. Saya dah beritahu bapa angkat tadi. Tunggu sahaja notifikasi. Kumpulan Rongsheng nak labur 10 bilion pada saya. Su Huan. Keluar kau. Kalau nak cari lelaki, pergi cari sendiri. Meraung-meraung malam ni buat apa? Maafkan saya, makcik. Mengganggu makcik. Maaf. Saya nak tanya, makcik tahu Huai An pergi mana? Ada hal penting nak jumpa dia. Dia lelaki? Mana saya tahu dia kat mana? Berhenti. Hari-hari makin tak terkawal. Dah balik ni. Cepat masak untuk saya. Balik lambat sangat. Nak biar saya mati kelaparan ke? Saya betul-betul perlu jumpa Huai An. Saya tak ada masa nak masak. Macam ni boleh? Hari ni makcik boleh buat pesan makanan luar. Apa? Kau bagi saya makanan bungkus. Ini makanan manusia ke? Urusan apa yang tergesa-gesa ni? Saya rasa kau cuma nak malas je. Makcik, saya betul tak nak malas. Cuba dengar ni. Makcik boleh order apa saja hari ni. Berapa harganya? Saya bayar balik. Dah makan rumah kami. Guna rumah kami. Muka pun ada nak bayar balik. Tak, kau pergi masak sekarang. Tak boleh ke mana-mana. Kalau tak reti masak. Makcik Han, saya betul perlu jumpa Huai An. Boleh berlagak waras sikit. Lin Wan kau ni. Sabar betul kau ni. Ya? Yeah? Berani kau kata saya tak waras. Baiklah. Saya pun nak tak waras dengan kau. Pergi masak untuk saya. Saya nak 4 lauk 1 sup. Tak boleh kurang. Tolonglah, makcik. Benarkan saya cari Huai An. Saya ada hal penting nak tanya dia. Hal penting. Kau sengaja nak biar mak tua ini mati kelaparan. Dengar sini. Kalau Lin Fan tak masuk dapur dengan saya hari ni, kau jangan harap nak jadi menantu saya. Mak, saya dah balik. Mak, aku dah balik. Huai An, kau dah balik rupanya. Mak, kenapa dengan mak ni? Lin Wan, apa kau buat pada mak aku? Wayan, akhirnya kau balik. Kalau kau tak balik balak ni, mak dah kena pukul sampai separuh mati dengan Lin Wan jahat ni. Kau kena bela mak ni. Apa perangai kau ni, Lin Wan? Apa kau buat kat mak aku ni? Berani sangat kau layan dia macam ni? Aku tak buat. Sentuh pun tak sentuh. Dia sengaja jatuh. Aduh, pinggang mak ni takkan dah patah kan? Kenapa kaki mak ni tak ada rasa? Kalau tak nak masak, tak payah masak. Jangan pula kau pukul orang tua ni. Lin Wan, tengok apa kau dah buat ni. Mak aku cuma minta tolong masak je kan. Kau berani pukul dia pula. Mari minta maaf kat mak aku. Aku tak buat salah apa pun. Kenapa aku kena minta maaf? Diam. Mak aku mana mungkin tipu. Chow An ni tak percaya kata-kata aku. Kau pukul aku? Pukul kau pun kenapa? Siapa suruh kau buli mak aku? Dengar sini. Kalau mak aku ada apa-apa, tak akan aku lepaskan. Aku pun tak nak lepas. Suhuan, setiap pagi malam aku masak untuk keluarga kau. Sekarang sebab mak kau tak nak makan masakan aku, kau nak marah dengan aku, salahkan aku. Hati kau dah dimakan anjing ke? Nampaknya ibu saya betul. Memang kau patut berhutang. Berani kau cakap macam ni dengan aku? Hei, mari minta maaf pada ibu saya.
Aku rasa kau dah gila. Dia zalimi aku. Dia tuduh aku. Minta aku minta maaf pada dia. Kenapa tak tolak aku jatuh terus? Kenapa jadi macam ni? Kenapa ini berlaku? Wah, suasana meriah ni. Alamak, Cing-Cing. Bila kau pulang ke China? Saya baru balik China. Sambil-sambil tu, saya pergi Hoi An ambil sijil hari ni juga. Saya nak tukar nama dan panggil awak ibu mertua. Apa? Dah dapat sijil? Alahai, kenapa sijil nikah terjatuh ni? Isteri, tolong ambilkan ni. Saya mengandung ni, tak boleh tunduk ke apa? Cing-Cing mengandung. Suhuai, awak tak nak ikut ambil sijil hari ni. Sebab awak dah kahwin lain. Awak tahu ibu saya meninggal hari ni? Dia nak jumpa dia sebelum mati. Muka terakhir awak. Cukup, jangan mengambil ibu anda dalam penculikan moral ini. Ibu awak dah mati. Apa yang perlu dilakukan dengan saya? Ya, saya mendapat sijil daripadanya. Tetapi begitu, Jiang Qi boleh membawa saya pelaburan, bawa syarikat kami kembali ke kehidupan, biarkan saya tidak bimbang tentang makanan dan pakaian untuk sepanjang hayat saya, dan anda melakukan segala-galanya kecuali dobi dan memasak setiap hari. Apa yang boleh anda bawa saya? Anda bertujuan untuk menjadi pengasuh sepanjang hidup anda, merompak keluarga su kami. Anda tidak layak. Oh, anak Erwin, mana anda pergi member dari tamu kebenaran? Saya Mwando, kira singkat banyak. Mungkin dia masih boleh melayani kami selama bertahun-tahun. Ia akan mengambil sedikit masa. Babysitter lain saya pakai ke? Bagaimana anda berfikir ini membuatkan saya menyesuaikan diri? Ya, Mark. Awak betul. Juga, bangun dengan cepat dan pergi masak untuk ibu saya. Mari kita berpura-pura hari ini tidak pernah berlaku. Anda hanya perlu jujur dan menjadi pengasuh anda. Beri saya ibu saya dan istri dan anak-anak saya menjaga. Menurut hubungan sebelumnya kami, saya mengenakan 2 kali harga pengasuh pasaran. Bolehkah saya memberi anda gaji? Di samping itu, saya dengan baik memperkenalkan anda kepada kerja. Anda tidak tahu baik atau buruk, berani awak menggigit saya. Adakah anda mahu mati? Adakah anda anjing? Anda menggigit? Kematian mahkamah. Saya memberitahu anda untuk menggigit saya. Saya membiarkan anda tidak tahu baik atau buruk. Saya akan fuck anda. Su Huai'an, ingat untuk saya. Jika saya tidak mati hari ini, kemudian saya akan merangkak keluar dari neraka. Saya akan biarkan kesakitan saya akan melalui hari ini. 10 kali, 100 kali, 1000 kali akan dikembalikan kepada anda. Sudah tiba masanya untuk anda. Berani. Untuk memenuhi anda. Jalan. Sekarang anda sentiasa jujur. Saya adalah salah. Saya benar-benar salah. Cik, itu awak kah? Kenapa jadi begini? Tolong, sila datang ke sini, Cik pengsan. Cik, kenapa bangun? Luka awak belum sembuh. Baring dan rehatlah. Anti Wang, tolong keluar dulu. Saya nak bersendirian. Tapi Anti Wang, bila abang saya balik, tolong bagi tahu saya. Baiklah, Cik. Pakaian dah sedia di katil. Ini hukuman kerana derhaka. Anak dah insaf. Anak mengaku salah. Adik, apa perkembangan? Su Huaiyan, si berdebah. Saya nak bunuh dia sekarang. Abang, jangan pergi dulu. Xiao Mei, si jahat ni, dia aniaya awak sebegini, awak masih nak lindung dia. Lindungi dia. Sabar tak sabar nak bunuh dia. Dia terlalu hina. Segala YG dia buat pada aku. Aku nak dia ganti nyawa. Jadi awak nak buat apa? Hantar jemputan. Suruh dia datang upacara ibu. Nak selesaikan esok. Masanya dia tahu siapa aku. Baik, saya uruskan. Hidup dengan cemerlang.
Tapi setelah kau pergi, hidupku tak bermakna. Mulai saat ini, hidupku untuk dendam. Adik, surat jemputan dah dihantar. Sufayan, aku kata, selagi aku tak mati, 10 kali derita ini, 100 kali, ganti 1000 kali. Esok akan ku beritahu, sejahat manakah wanita marah? Anak, kau baru sahaja terima pelaburan fizikal dari kumpulan Rongsheng. Dijemput hadir upacara peringatan pengerusi Tang. Nampaknya kumpulan Rongsheng sangat hargai kau. Memang perlu. Kau tak nampak siapa bantu saya, ya Jiaxin. Ya betul, semuanya berkat ayah angkat saya. Ayah angkat saya pun akan ada di sana hari ini. Jangan lupa ucap terima kasih nanti, Pak Cik. Sudah tentu ucap terima kasih. Adakah masih cerah? Baru datang ke rumah kita, membawa begitu banyak kekayaan untuk kita. Tak seperti setengah perempuan. Duduk di rumah selama 3 tahun. Tak hasilkan sesen pun. Oh begitu. Wayaan tak boleh kaya dalam 3 tahun ini. Wanita yang halang feng shui kita itu. Mak hari ini, tapi ini hari penting untuk keluarga kita. Kenapa bangkitkan wanita sial itu? Ya mak. Bodoh. Tak patut sebut dia. Cedera dia semalam sahaja. Kau tinggalkan dia di jalan lagi. Mungkin saya dah beri makan anjing liar. Sebut nama dia. Cuma kotorkan mulut saya. Siapakah wanita ini? Tengok baju ini Givenchy Haute Couture. Kononnya bernilai jutaan. Mungkinkah ini anak perempuan mereka? Pergi berkenalan. Saling berkenalanlah. Saya tak tahu pelacur daerah mana perempuan ini. Bawah Suhayan. Boleh saya tunjuk muka kau? Jom makan bersama lepas upacara peringatan. Kenapa tak kenal saya selepas sehari sahaja? Kamu ini. Okey, kau masih tak boleh lupakan aku, kan? Suhuan, kau terlalu angkuh. Aku tak boleh lupakan kau. Kenapa dulu aku tak perasan? Kau narsisis tegar ke ni? Kau... Lin Wan, jangan degil sangat. Aku pun tak tahu lagi. Kau nampak anak aku nak berjaya. Lepas tu datang merayu nak rujuk balik. Tapi biar aku beritahu kau. Orang hina macam kau nak masuk rumah kami. Mimpilah. Diam tak diam. Orang tak ingat kau bodoh. Rupa-rupanya rasa tamparan di muka. Tak hairanlah dulu kau suka sangat tampar orang. Rasa ni memang buat ketagih. Berani kau pukul aku. Cuba tengok si Sundal ni. Dah tak kenal langit bumi langsung. Tolong ajar dia pengajaran. Aku nampak dia menyembah minta maaf. Lin Wan, dengar apa mak aku cakap? Sembah dan minta maaf pada mak aku. Kalau tak, jangan marah nanti. Silakan sahaja. Nak tengok macam mana kau biadab. Berani kau pukul aku? Kenapa aku pukul si sampah? Nak tengok masa lagi ke? Cuma satu tamparan. Itu memang menyampah. Si Huan lupa apa aku cakap malam tadi. Kau ada cakap ke? Ingatkan untuk aku. Kalau aku tak mati hari ini, tunggu aku keluar dari neraka. Buat aku menderita hari ini. 100,000 kali akan dibalas. Lagi? Bawa budak ni masuk upacara memorial pengerusi. Halau dia keluar. Siapa bising sana? Tak tahu. Hari ni upacara memorial pengerusi ke? Kalau tak nak menyertai, sila keluar dari sini. Maaf, tolonglah dua abang. Inilah perempuan tu. Dia cuba ikut jejak aku. Susup masuk upacara memorial pengerusi. Kumpulan Rongsheng, keluarkan dia dari sini. Kau kata nak halau dia. Ya, perempuan hina macam dia. Tak layak hadir upacara memorial pengerusi. Setiap saat dia dekat sini, semua ni menghina pengerusi kita. Dua abang, keluarkan dia dari sini. Ini juga satu kebaikan untuk kumpulan Rongsheng. Aduh. Racun bodoh, kan? Keji, kan? Buta, kan? Berhenti lawan. Jangan lawan, nanti kau mati. Saya biar... Kau tak tahu ke? Pengerusi baru kami, kau paling benci orang hina wanita. Saya silap.
tak akan ulang. Su Huai'an, jangan sangka saya tak tahu. Kau paling handak berpura-pura. Tapi setiap kali kau tipu saya bagi kau buat dulu. Tapi kali ni, dendam kau bakar semangat saya. Dengar ni budak, jangan hina wanita lain kali. Ya, saya pasti ubah. Oh anak, kau okey tak? Kau okey tak? Mak, buta ke? Saya nampak okey ke? Perempuan ni betul Lin Wan ke? Kenapa lain macam selepas sehari? Su Huan, kau pasti tertanya-tanya, kenapa saya lain dari dulu, kan? Tak kisah, saya beritahu rahsia. Lin Fan yang selalu ditindas dulu, kau yang bunuh malam tadi. Yang berdiri depan kau orang baru, Lin Fan sekarang penuh amarah. Kau dah siap hadapi dendam dia. Penuh dengan dendam marah, Huai'an kini sensasi besar, kumpulan Rongsheng. Dia bukan sahaja terima pelaburan 1 bilion di hotel kumpulan Rongsheng, dia juga dijemput khas pengerusi daerah ke upacara memorial. Awak ni apa? Dendam untuk Huai'an. Betul tu. Lin Wan, kalau nak saran berkenalan, lebih baik awak lari sekarang. Jangan halang rezeki saya. Semalam saya beri peluang jadi pengasuh, tapi awak tak tahu hargai. Sekarang walaupun menyembah macam anjung, saya tak akan peduli. Lin Wan, berani awak pukul saya? Awak tak dengar apa saya cakap tadi? Ya, tapi apa lagi? Apa lagi? Saya bagi tahu awak. Awak dah hina saya. Baru sahaja menghina seluruh kumpulan Rongsheng. Cukuplah satu kata doktor saya. Hingga awak tak dapat kerja di seluruh Rongsheng, buat awak tak boleh bangun semula. Apa awak ketawa? Saya gelak melihat sikap sombong orang tak sedar diri sendiri, sangka boleh wakili seluruh kumpulan Rongsheng. Soan, jangan awak ingat awak pengganti kumpulan Rongsheng. Jangan malu sendiri. Hanya ada satu pewaris kumpulan Rongsheng. Itu anak perempuan pengerusi. Walaupun awak menjilat kasut dia sekarang, dia sedang berkabung. Berani sungguh kau menghina aku. Kau ingat aku tak berani pukul kau di depan ramai orang. Mari, cubalah. Kau, jangan ajar aku dengan jari kotor. Aku dah beri amaran. Aku bukan Lin Wan yang dulu lagi. Kalau kau berani tuduh aku lagi, percaya tak percaya, aku akan malu-malukan kau. Pastikan Rongsheng tarik pelaburan buat selama-lamanya. Aku tak tahan dah. Sepatutnya aku mati semalam. Perempuan ni memang ada angin. Huai'an, aku dah aturkan orang luar. Kalau dia berani langkah kaki keluar, esok dia takkan nampak matahari lagi. Mak, kau ada mata. Tengoklah cara aku hapuskan sampah ni. Oi, Lin Wan, kau memang anak derhaka. Bukan semalam kau cakap mak kau dah mati. Kenapa tak pergi hantar jenazah mak kau, tapi pergi sujud dekat mak orang lain pula? Salah kuburlah kau menangis ni. Sujud minta maaf dekat kami. Ibu kamu sudah meninggal. Kenapa kau marah dengan aku? Lagipun, ini upacara peringatan untuk pengerusi Tang. Kau tunjuk potret pengerusi Tang dan suruh aku berlutut minta maaf. Kau ni ibumu sendiri bila jadi pengerusi Tang. Betul lah, saya Lin Wan, anak kepada Tang Rong, pengerusi kumpulan Rongsheng. Apa? Hahaha, Li Wan, kau kata pengerusi Tang itu ibumu. Aku rasa kau hilang akal sebab aku tinggalkan kau dah tak siuman ke? Jangan tunjuk bakti di kubur ibumu sendiri. Dia datang upacara pengerusi Tang nak cari gaduh. Aku pun nak anggap pengerusi Tang sebagai ibu. Kalau ibu kau tahu pun, dia boleh bangkit dari kubur ke? Pukul dan marah anak derhaka macam kau. Diam, aku takut orang macam kau boleh fitnah. Su Huai, aku tanya kali terakhir. Kau nak berlutut atau tak? Lepaskan aku. Mimpi. Su Huan, aku dah beri peluang terakhir. Kau yang tak tahu hargainya. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau tak sopan. Siapa berani kurang ajar dengan menantu aku? Godfather, kenapa awak di sini? Sean Harim Petit, majlis memperingati pengerusi Tang sebagai eksekutif syarikat. Sudah tentu saya perlu hadir. Tambahan pula, syarikat suruh saya bawa kontrak 1 bilion yang ditandatangani Huai'an. Dia juga nak serahkan sendiri pada awak. Baik. Dengan kerjasama kumpulan Rongsheng ini, saya, Su Huai'an tak perlu hidup susah lagi. Mulai sekarang,
Saya Suhuayan akan melonjak ke langit. Takluk Rong Cheng. Bagus lah. Anak saya memang berbakat. Nanti Mak, kita boleh hidup mewah bersama. semua pelaburan ini saya minta Godfather datang untuk awak. Jangan lupa saya dan Godfather. Tak akan lupa. Mana mungkin saya lupa. Jadi datang rumah saya malam ni. Saya sediakan makanan dan wain. Kita minum sampai puas. Bagus. Memang calon menantu terbaik. Saya tak silap pilih awak. Oh ya, ada apa tadi? Tadi saya lalu depan bilik. Dengar ada orang nak balas dendam. Siapa tu? Berani mengancam menantu saya? Godfather dia ni. Perempuan gila ni. Entah apa yang meracunnya. Kat majlis memperingati pengerusi tang ni. Dia nak mengaku jadi anak pengerusi tang. Suruh saya mengaku salah, Godfather. Sebagai eksekutif kumpulan Rongsheng, sila selesaikan perkara ni. Dato', beri sepatah dua kata. Hei, tak nak apa. Kenapa saya pandang dia? Mukanya macam pernah jumpa, nampak macam pernah ternampak di mana? Dato', mungkin tuan silap lihat. Dia dulu pengasuh kami. Pasar apa yang awak pergi ni? Kenapa jumpa di gerai sembelih babi? Betul juga. Pengasuh tu datang sini sekarang. Sujud minta maaf pada anak angkat saya. Suruh saya sujud minta maaf pada mereka. Siapa lagi nak saya panggil? Pengasuh ni keluar sekarang juga. Jangan salahkan saya nanti. Baik, saya datang sekarang. Sujudlah dan minta maaf. Tengoklah orang macam ni. Dilahirkan macam anjing. Kena cakap 2 kali, baru dia menurut. Ya, Datuk, betul. Sekarang kamu dah datang, sujud dan minta maaf pada saya. Saya takkan ulang lagi. Apa yang perlu kamu buat? Sendiri pun tak tahu. Semestinya saya tampar kamu. Lin Wan, awak gila ke? Sungguh gila awak ni. Ya, saya gila. Saya gila sebab awak... Ling Wan, awak sedar apa buat? Semestinya saya tahu. Saya sedang ajar si sampah yang tak reti cakap, kenapa awak rasa bersalah? Lagipun, siapa yang jadikan dia bapa kandung anak dalam kandungan awak, patutlah awak rinsing. Benarkah apa yang Jiang Qing Lin Wan katakan? Adakah bayi dalam perut kamu ini kamu dengan bapa angkat? Bukan, ini anak Lin Wan. Lin Wan yang mengarut. Wanita gila, nasi boleh dimakan sepuasnya, tapi jangan cakap sembarangan. Kalau berani sebarkan fitnah lagi, saya akan panggil polis bawa kamu pergi sekarang. Benarkah saya memfitnah? Kalau tak percaya, buka mata dan lihat apa ini. Ujian DNA? Ini sebab Jiang Qing ugut kamu sampai buat ujian DNA sorok-sorok. Ingat Jiang Tao. Saya tak pernah beri duit pun. Bukan awak yang koyak ujian DNA. Kenapa ada di tangan perempuan ini? Apa yang kamu nak buat? Nak ugut saya lagi sekali? Saya tak tahu. Saya betul-betul tak tahu. Bapa angkat, saya dah koyak ujian DNA itu. Bapa angkat, percayalah saya. Sijil penilaian itu. Macam mana nak terangkan? Palsu tetap palsu. Tepat sekali. Tahniah, tekaan kamu tepat. Nampak? Saya dah kata ianya palsu. Kamu dah kena tipu. Muka tebal masih boleh senyum. Otak dah habis dikorek duit ke? Saya kena tipu. Macam mana Wenan boleh jadi begini? Jiang Qing anak menantu saya. Kenapa mengandung anak orang lain? Kamu bagi tahu mak, anak ini milik kamu. Betul tak mak? Jiang Qing memang tak mengandung anak saya. Saya dapat sijil itu untuk pelaburannya. Selama ini saya sangka bayi itu anak bekas kekasihnya. Rupa-rupanya anak dia dengan bapa angkat. Apa? Bukan anak kamu? Mak, ada apa dengan kau? Ada masalah? Biar kau jaga aku. Nak, kau rasa tak adil? Bagi aku cerita. Tanpa aku, kau ingat kau boleh dapat pelaburan 1 bilion dari kumpulan Rongsheng? Kau pun tak nak lihat juga. Akhirnya, wanita dan maruah penting. Atau duit dan status lebih utama? Kalau kau tak boleh fikir jelas, aku tak kisah syarikat ambil balik pelaburan. Weh, abang kedua. Diam. Aku nak ada anak lelaki dengan kau. Bukan setakat nak besarkan anak dengan kau. Mulai sekarang, aku jadi anak kau sendiri. Nanti aku ternak yubah daging untuk engkau. Anak derhaka? Kau nak buat aku marah? Alahai. Drama etika keluarga yang merepek. Suhuayan, inilah wanita engkau tinggalkan aku. Aku pun tak fikir begitu. Kau ni memang kau lah. Ingat tak aku belum habis lagi dengan kau? Salahkan aku. Suhuayan, kau yang rela jadi lelaki sampah. Cari isteri tak tahu malu macam ni. Sekarang aku yang salah semua. Suhuayan, nak muka tebal lagi? Kau buat apa ni? Lihat janji kau. Takut dengan perempuan gila. Jangan lupa, baru dapat kontrak 1 bilion dari kumpulan Rongsheng. Tengoklah diri kau. Macam mana nak urus syarikat sendiri nanti? Ya. Aku 1 bilion sekarang. Apa aku nak takut dengan dia? Lin Wan, dengar ni. Aku takkan marah apapun kau cakap nanti. Selagi ada kontrak ni, aku ni 1 bilion. Kau pun cuma pengasuh tak laku. Benarkah? Kenapa tak marah? Betul. Tak kira macam mana kau melompat sekarang. Keluar saja dari tempat ni. Kita dua alam berbeza.
Nanti kau susah nak jumpa aku. Sekarang aku kisah pasal kau. Ini jatuhkan maruah aku sebagai lelaki. Kalau macam tu, kalau gitu aku buat. Kau tak patut marah, kan? Lin Wan, awak tahu apa awak lakukan? Bukan awak kata takkan marah. Cuma yang rosak-rosak ni, cuma kertas. Apa perlu kecoh? Kertas rosak. Ini kontrak bernilai 1 bilion. Kau kata ini kertas buruk. Saya rasa awak gila. Perempuan gila ni. Berani awak berdiri di depan saya. Eksekutif kumpulan Rongsheng. Koyak kontrak penting begini. Hilang akal hidup awak. Keselamatan. Tangkap perempuan gila ini. Bawa ke balai polis. Tepat masanya, perempuan gila ini koyak dokumen penting syarikat. Saya nak masukkan dia ke penjara seumur hidup. Awak pasti cakap tentang dia? Ya, itu dia. Apa lagi tunggu? Cepat buat. Sekarang awak dah habis berani hina saya? Hai. Apa awak buat? Ini eksekutif syarikat awak. Yang patut ditangkap ialah dia. Salah tangkap orang. Ada apa? Memang patut diajar yang tak ada mata. Perempuan tu gila. Keselamatan dia dah gila. Tunjuk jelas sini. Saya siapa? Bagi tahu, awak dah habis berani pukul eksekutif? Tunggu saya balik. Saya dah beritahu syarikat. Buang semua awak. Tak perlu balik syarikat Jiang Tao. Saya maklumkan, awak dah dibuang oleh kumpulan Rongsheng. Awak hantu mana? Berani cakap buang saya? Tak layak ke saya? Tuan, Adik dah atur semuanya. Jom adik. dia pengerusi baru kumpulan Zhusheng. Pakcik, awak tersilap ke? Mana mungkin dia anak perempuan pengerusi Tang? Diam. Orang di hadapan awak, ini anak sulung lelaki. Kumpulan Rongsheng memandangkan dia berdiri sebelah adiknya. Bukan anak perempuan. Pengerusi Tang, siapa dia? Dia pengerusi baru kumpulan Rongsheng. Bagaimana mungkin? Saya tanya, kenapa awak nampak macam kenal? Jadi ini anak kedua? Tadi semuanya salah faham. Orang dewasa jangan dendam. Maafkan anak buah kali ini. Kali ini saya maafkan ni. Ya, maafkan saya. Saya pasti balas budi. Buat kerja bersungguh. Sebagai balasan pada cik. Kedua. Tapi awak panggil saya perempuan gila. Saya beri awak peluang terlalu murah untuk awak. Berani awak panggil kakak saya gila? Pergi mampus. Kakak Lin Hao Yu pun awak berani hina. Cik kedua, saya salah. Alamak. Patut tak saya thanking awak? Tolong maafkan lagi sekali. Jiang Tao, awak dah tahu silap. Awak dah tiada harapan. Kau kata hanya sekali. Kau ingat tak ada yang tahu perbuatan tak senonoh kau? Kau ganggu anak buah syarikat, jual rahsia syarikat, ambil rasuah daripada saingan, buat macam-macam kejahatan sorok-sorok. Kalau satu saja kes dibongkar, cukup untuk kau habiskan sisa hidup dalam penjara. Siapa? Kau tahu semua ni? Masih ayat yang sama. Ingat tak ada orang tahu? Melainkan kau tak. Pengerusi baru kumpulan Rong Slin Wan. Pengerusi baru kumpulan Rong Slin Wan. Kau tetap kau. Ini semua salah kau. Kau yang cipta macam-macam masalah. Aku pun kena tempias. Semua ini salah kau. Bawa mereka pergi. Jangan sentuh adik aku dengan tangan kotor. Liu Wan, aku silap. Aku merayu padamu. Demi hubungan 3 tahun kita, maafkan aku kali ini saja. 3 tahun kasih sayang. Si Huan, kau masih berani sebut? Tengok kecederaan aku dengan parut yang kau tinggalkan. Inikah hubungan 3 tahun yang kau maksudkan? Perasaan sebegini untukmu, kau berani minta? Su Huayan, bangsat kau. Kau tahu tak? Dia seperti bayi yang takut meleleh di tapak tangan. Aku terdampar di rumah kau. Guna dia sebagai pengasuh percuma. Dia pukul dia. Dia marah-marah. Tinggalkan parut besar di tangan dia. Celaka kau. Adik, semua salah aku. Gagal lindungi kau. Sebab itu kau jadi begini sekarang. Abang, maafkan saya. Takkan karakan diri awak. Bukan salah kintuak. Sebab Su Huayan tak perlu tanggung dosa dia. Dia buat sendiri. Tak, aku betul. Jiang Qing, si Sundal ni tipu aku. Dia tipu aku boleh dapat pelaburan. Aku baru kahwin dia. Dia yang pukau aku. Aku hanya pukul kau. Suhuan, muka kau masih nak dijaga. Kau yang menangis, mengemis-ngemis. Minta aku cari ayah angkat untuk bantu kau. Ayah angkat aku dapat 11 pelaburan. Inilah balasan kau sekarang. Kau masih ada hati perut. 1 bilion tu tak guna. Kalau bukan sebab kau selalu buat masalah, aku dah kahwin dengan Lin Wan. Dia sekarang pengerusi kumpulan Rongsheng. 1 bilion pun tak payah sebut. Berpuluh bilion pun dia boleh beri. Kaulah yang rosakkan masa depan aku. Suhuan, kau sampah tak tahu malu. Aku nak ceraikan kau. Pergi saja. Kau ingat aku nak jadi gigolo ke?
Sekarang kau dah tak ada bapa angkat. Kau ingat diri kau bernilai. Hai, Su Huan, aku akan lawan kau. perempuan tak sedar diri, suka sangat. Kalau nak suruh aku halang korang bercerai, kunci terus supaya tak ada pihak terlepas, membahayakan keselamatan masyarakat. Tambahan pula, Kau. Wan, kau dah nampak tadi. Aku nak ceraikan perempuan ini. Jiang Qin. Aku tahu dalam hati kau masih sayang aku. Aku memohon. Bagi aku peluang terakhir. Aku janji akan berikan semua padamu. Beri kau rasa kehangatan keluarga. kehangatan keluarga. Suhuayan cakap ini dari mulut kau. Tak malu ke? Aku khidmat mak dan anak kau 3 tahun. Setiap hari layan aku macam hamba. Bila kau betul-betul anggap aku kekasih. Sekarang aku tahu diri sendiri. Aku nak racun yang boleh panaskan badan. Suhuayan, kau buat ini sebab tak cukup teruk dalam pandangan aku. Baiklah. Walaupun kau perempuan kejam. Berhenti. Aku bagi kau pergi ke? Lin Wan, maksud awak apa? Suruh orang awak keluar dari sini. Kalau tak, saya akan panggil polis. Baiklah, panggil polis. Saya nak tengok polis datang. Tengok lebam seluruh badan saya dengan luka di lengan ni. Tangkap awak atau tangkap saya dengan kuncu-kuncu yang sokong jenayah. Tunggu polis datang. Tak ada sesiapa boleh lari. Macam mana nak settle? Saya mana tahu? Nampaknya Raja Hantu ni tak nak lepaskan kita. Ini semua salah politik dengan Lin Wan Li. Ada ke benda tak kena ni? Awak jadi tukang angkat untuk orang lain. Sekarang dah tak ada harapan. Pelaburan habis. Perempuan lari. Apa awak ingat awak buat? Cukup. Awak ingat boleh lari. Kalau awak bukan hantu, semalam makan 4 lauk, 1 sup punya gaya. Salah Lin Wan. Macam mana saya pukul dia? Awak nak lapor polis ke? Kalau tak panggil, saya yang lapor. Jangan. Jangan panggil polis, Makcik Lin Wan tahu salah. Makcik minta maaf. Saya merayu. Jangan panggil polis. Asalkan awak boleh maafkan. Makcik tak panggil polis. Apa saja awak nak, Makcik janji. Makcik dah tua ni. Tak nak masuk penjara ke? Apa permintaan pun boleh. Ya. Sebarang syarat boleh dikemukakan. Asalkan kami boleh... Baiklah. Memandangkan cakap macam tu, saya tak segan nak sebut. Saya tak minta banyak pun. Saya cuma nak ajak makan malam. Apa? Nak ajak kami makan malam? Betul. Makcik, semalam memang salah saya. Saya tak masak untuk makcik. Biarkan makcik lapar semalaman. Bagaimana dengan ni? Saya masak ni di dapur sebelum masuk 8 lauk dengan 1 sup. Cukup tak? Kalau tak cukup, saya akan masak lagi. Cukuplah. Tu, alah nak minta benda kecil pun tak boleh ke? Sekadar makan sahaja, tak ada masalah pun makcik. Ketua Liwan, kami dah layan awak macam tu. Awak masih nak masak untuk kami? Tak ada racun dalam ni kan? Racun apa? Luan. Perempuan ni jahat sangat. Nak racun kami sampai mati. Jangan risau. Saya tak sebawah awak. Okey. Saya dah makan dulu. Sekarang bolehlah makan. Duduk diam-diam makan? Makan je. Habiskan sahaja makanan ni. Nanti saya lepaskan. Baiklah, jom makan. Mana taknya? Awak belum cuba masakan saya. Duduklah makan sama-sama. Tak eloklah. Kenapa? Tak boleh. Sekadar 1 mangkuk. Dengar cerita chopstick tu. Cepatlah makan. Tak nak makan lagi? Makanan sedap dah habis dimakan. Baguslah. Lama betul tak makan makanan yang enak macam ni. Sangka masakan Lin Wan sedap sangat. Tak kalah dengan kedai makan luar pun. Hotel tu apa? Bagi aku cakap, dengan kepakaran masakan Lin Wan, pergi restoran 5 bintang jadi chef pun cukuplah berbaloi. Lin Wan ni... Ya, kalau tak, kenapa makcik ajar aku masak 3 tahun? Saya pun tak nak makan luar dah. Lin Wan, tengah cakap ni. Kami pun dah habis. Rasanya tak ada awal sangat. Kalau tiada apa-apa, kami pergi dululah. Lin Wan, buat apa ni? Bukankah awak kata lepas makan boleh balik? Boleh lepaskan kami? Betul tu Lin Wan. Awak sekarang pengerusi syarikat berprestij 100 bilion. Tak boleh tipu janjilah. Betul. Maksud aku lepas makan ni boleh balik. Tapi banyak lagi yang tinggal. Mana boleh dikira habis? Sila makan dulu. Boleh balik lepas habis makan.
Tak ada baki pun. Dengar. Awak bergurau dengan kami, ya? Nampak kelihatan saya bergurau ke... Lane Wan, jangan berlebih-lebihan. Ini 8 hidangan dan 1 sup. Kamu nak kami bertiga? Bukan ini jelas memalukan kami selepas makan? Memalukan awak. Kenapa tak buat fikir dulu? Suruh saya buat 4 hidangan dan sup dengan awak. Tak pernah malu ke saya? Lin Wan, awak ketua kumpulan bernilai 100 bilion. Boleh berhenti bersikap kedekut. Mak saya cuma buat susah awak sekali je. Perlu dendam sampai sekarang? Buat susah saya sekali. Syuhua, kenapa malu nak cakap? Selama ini depan mata awak, mak awak jarang ke buat susah saya? Bila awak pernah tolong? Bila awak pernah bela saya? Dengan setiap hari minta saya masak lain-lain. Sesiapa yang ulang hidangan, terus campak mangkuk suruh buat baru. Suhua, awak ingat diri Maharaja ke? Dengar baik-baik. Makanan hari ini, tuan mesti habiskan untuk saya. Tak boleh ada lebihan kuah atau air. Jika tak, jangan harap keluar dari sini. Tak dengar apa kakak saya cakap? Jika dalam setengah jam, tuan, saya terpaksa panggil polis. Biarkan polis bawa kamu pergi. Polis apa? Saya makan. Saya makan. Itu sahaja. Saya tak boleh makan lagi. Saya tak boleh makan lagi. Terpulang pada awak, cepat berikan pada saya. Jika tak, saya panggil polis sekarang. Biarkan polis bawa kamu semua pergi. Tidak, tak. Saya dah tak tahan lagi. Kalau tak boleh makan lagi, saya akan panggil polis. Jangan panggil polis. Liwan, saya salah. Saya betul-betul sedar kesalahan. Sepatutnya tak susahkan awak dulu. Biarkan awak menderita. Saya merayu belas kasihan. Lepaskan saya. Ya, lepaskan saja saya. Takkan saya goda lelaki awak lagi. Liwan saya. Saya tahu salah. Saya sampah masyarakat. Saya lebih teruk dari binatang. Saya hina dan tak tahu malu. Saya layak jadi hantu murahan. Lin Wan, demi permohonan maaf ikhlas. Maafkan saya kali ini. Suhuan, sebenarnya sudah beri peluang paling akhir. Cuma awak tak tahu hargai. Awak beri saya peluang. Ya, cuma minta sujud, minta maaf ke emak. Itu peluang terakhir saya beri. Malangnya awak tak hargai, hina emak depan mata saya. Suhuayan, awak tak sedar apa sudah hilang? Saya faham. Kehilangan awak kerugian terbesar. Salah. Awak dah hilang lebih banyak. Sudah tiba masanya, saya berani bagi tahu. Sebenarnya, awak berpeluang jadi pengerusi kumpulan Rongsheng. Apa? Saya pun berpeluang jadi pengerusi Rongsheng. Ya, baik kamu berfikir tentangnya. Pelaburan 1 bilion tu sama je sebenarnya. Bapa angkat Jangkin yang uruskan untuk engkau. Kenapa bukan bapa angkat Jangkin? Siapa tu? Tu mak aku. Mak engkau baiklah. Bapa angkat dia cuma ketua kecil. Tak boleh tentukan pelaburan sampai 10 bilion. Pelaburan tu mak beritahu abang sebelum dia meninggal. Suruh dia bagi kat engkau. Dia ingat kita nak kahwin hari tu. Jadi bagi engkau pelaburan 1 bilion untuk latih engkau. Bila kau boleh jadi pengganti Rongsheng Group. $70,000 tu. Sikit je pun. Mak masih ingat kau masa dia nazak. Tapi aku tak boleh tunaikan wasiat berhutang nyawa. Aku dapat pengakhiran menyedihkan. Suhuayan, kau rasa yang kau hilang cuma aku. Sebenarnya kau hilang peluang naik. Seperti mimpi. Aku hampir jadi pengganti Rongsheng Group. Hoi, aku hampir jadi pengganti Rongsheng Group. Mak, aku hampir jadi pengganti Rongsheng Group. Anak. Ada masalah apa? Jangan nak kacau aku. Tak. Ya, sayalah. Sayalah pengganti Rongsheng Group. Aku anak pengganti Rongsheng Group. Anak. Dia dah gila. Tak apalah gila sikit. Abang, jom kita pergi. Okey.